Kebanyakan daripada selebriti tempatan juga ada di antara mereka yang telah pun berumah tangga dalam jangka masa yang lama membuat keputusan untuk memulakan proses IVF. Okay, ada tak baby IVF ni hidup lebih lama? Ada tak mereka lebih pandai? Jangan malu. Jangan malu pun. Tak perlu malu buat IVF. Setiap pasangan pastinya menginginkan cahaya mata ataupun zuriat bagi melengkapkan lagi rumah tangga yang telah pun dibina. Tetapi, kita bercakap mengenai setiap pasangan yang tidak semestinya melalui proses yang begitu mudah bagi mendapatkan cahaya mata ataupun zuriat. Kalau dahulu kalanya mereka merasakan bahawa tak apalah, kalau tak ada anak pun mungkin dah tak ada rezeki. Kita biarkan sahaja ataupun mungkin berserah pada takdir ataupun kita panggil sebagai redha. Bila bercakap mengenai zaman sekarang, kemajuan sains dan kecanggihan teknologi, kita boleh katakan bahawa tiada apa pun yang mustahil dalam dunia ini. Dan pelbagai kaedah juga boleh dilakukan sekarang bagi mencapai hasil cahaya mata ataupun zuriat. Dan bila bercakap mengenai apakah di antara alternatif untuk mendapatkan cahaya mata, kita tahu bahawa kita boleh mengambil suplemen kesuburan. Ada yang katakan bahawa alternatif lain adalah proses permainan berhadas dan yang terbaru adalah yang dipanggil sebagai kaedah persenyawaan in vitro ataupun IVF. Kita juga boleh sebut sebagai bayi tabung uji. Tapi bila bercakap mengenai bayi tabung uji tu macam mana? Tabung uji? Kita letak bayi dekat dalam ni? Okey, saya tak akan bercakap mengenai itu dalam Borak Bibir Merah. Kita sekarang ini akan berbincang mengenai topik kita bayi tabung uji talian hayat isteri bersama dengan seorang profesional iaitu Dr. Prakash Mayandi selaku perunding kesuburan dan sakit puan. Apa khabar? Khabar baik. Apa khabar Fiza? Alhamdulillah sihat. Sebenarnya Dr. Prakash adalah daripada Metro IVF. Ya, saya. Dan juga kita bersama dengan Puan Siti Syahrizayana Mukhtar di mana beliau adalah di antara isteri ataupun ibu yang telah pun memiliki zuriat hasil kaedah bayi tabung uji. Betul tak Puan Yana? Betul. Okey. Dan bila bercakap mengenai Metro IVF, ini adalah di antara klinik ataupun pusat perubatan yang kalau saya lalu dekat highway, nampak terpampang billboard besar dia dekat situ. Jadi mungkin kita boleh terus bertanyakan kepada Dr. Prakash, apa yang dimaksudkan sebagai bayi tabung uji ataupun persenyawaan in vitro? Okey, terima kasih Fiza. Jadi seperti yang Fiza dah beritahu tadi, orang kata kalau bayi tabung uji, ada bayi. Sebenarnya konsep IVF ni adalah berasaskan pada apa yang sudah pun sedia maklum pada umum, iaitu kita menggunakan telur dari si isteri, kita menggunakan sperma dari si suami dan kita membuat persenyawaan itu di luar badan, maksudnya di makmal, di satu piring Petri. Sebab itu kita memanggilnya sebagai bayi tabung uji. Jadi dari segi rawatan IVF ni sebenarnya ada 3 bahagian. Jadi bahagian pertama adalah stimulasi. Bahagian stimulasi ini bermula sejurus isteri dah datang kitaran haid. Selalunya hari kedua ataupun hari ketiga. Jadi komponen ataupun bahagian pertama dalam rawatan IVF ini adalah komponen stimulasi. Wanita akan melalui suntikan setiap hari. Ada kalanya terpaksa melalui 2 suntikan dalam sehari. Selepas bahagian 1 stimulasi, kita ada bahagian kedua. Kita golongkan dia sebagai komponen embryologi ataupun komponen makmal. Yang melibatkan 2 prosedur. Yang satu adalah kutip telur, apa yang kita memanggilnya sebagai OPU, oocyte pickup. Dan prosedur kedua adalah apa yang kita panggil sebagai embryo transfer. Kita letak kembali embrio dalam rahim si isteri. Dan jangka masa dari kita kutip telur sehingga kita letak kembali embrio, yang ini adalah komponen yang dijaga di makmal embryologi, di mana kita akan menyatukan telur isteri bersama dengan sperma suami dan seterusnya memantau perkembangan embrio ini. Jadi ada orang akan tanya pada kita, embrio hari keberapa? Sebenarnya waktu kita letak ni, yang kita nampak ni hanya sel. Jadi orang jangan salah anggap pula kita letak bayi yang ada kepala, tangan, kaki, tak. Kita hanya nampak ada berapa sel. Selalunya hari kedua ada 4 sel. Hari ketiga embrio ni akan mempunyai 8 sel. Dan hari kelima kita gelarannya adalah blastocyst. Dan kita ikut pada keadaan kita akan memindahkan embrio ini dalam rahim si isteri. Dan bila bercakap mengenai proses daripada IVF ni, sebenarnya bukannya kita hanya cakap, bayi tabung uji. Proses dia bukan begitu mudah, bukan begitu ringkas seperti yang anda semua fikirkan. Dan mungkin kita sebagai seorang penonton Borak Bibir Merah nak tahu, apakah di antara punca-punca ataupun faktor yang menyebabkan seseorang pasangan
ataupun mereka yang pernah datang ke Metro IVF membuat keputusan untuk melakukan proses IVF bagi mendapatkan cahaya mata? Dari segi rawatan IVF ni, lebih mudah untuk kita bahagikan pada dua komponen. Satu, indikasi secara perubatan. Apa maksud indikasi secara perubatan? Contohnya adalah wanita mempunyai 2 tube peranakan yang dah tersumbat. Maksudnya kita tahu golongan wanita seperti ini tidak berpeluang untuk mengandung secara semula jadi kerana tube itu dah tersumbat. Faktor-faktor lain adalah contohnya kualiti sperma yang tak baik. Katalah kualiti sperma itu tak begitu baik, maksudnya kita tahu caranya adalah melalui rawatan IVF. Yang sangat apa yang kita panggil frustrating ataupun yang sangat orang akan rasa terlalu stres adalah unexplained infertility. Maksudnya pasangan ini dah melalui semua jenis siasatan dan semua siasatan ini adalah normal. Maksudnya kita tidak tahu. Ini yang apa yang kita panggil yang paling mencabar. Jadi ada pasangan yang sudah tahu kenapa mereka belum mengandung, tapi ada ramai pasangan yang tidak tahu apatah punca yang menjadi kenapa mereka belum mengandung. Jadi rawatan IVF ni membuka peluang pada kami untuk melihat dari segi sel ataupun kita berpeluang untuk melihat telur si isteri dan melihat ada tak ada masalah dari segi telur. Dan kita tolong sperma. Maksudnya kita buat satu proses, kita bagi ICSI. Maksudnya kita ambil satu sperma. Sebenarnya lelaki ni yang normal 15 juta sperma. Tapi kita perlukan satu sperma, satu telur. Dan sekarang ini kita akan bersama dengan Puan Siti Syahrizayana Moja. Okey, untuk pengetahuan anda, nama ni panjang. Saya boleh panggil Puan Yana lah ya. Boleh. Okey, macam Puan Yana sendiri bila bercakap mengenai kaedah IVF, memang Puan Yana memang dah bersedia untuk melakukan proses IVF ataupun macam mana boleh terdengar mengenai proses IVF ni? Okey, sebenarnya memang daripada awal perkahwinan tu saya ada pergi berjumpa doktor. Baik. So doktor tu memang ada menyarankan untuk saya buat proses IVF lah sebab ada beberapa faktor lah. Okey, jadi kami memang daripada awal tu memang kita agak bersetuju lah untuk buat IVF, cuma dari segi faktor-faktor tertentu tu kita tangguhkan sedikit waktu. Jadi untuk proses IVF ni kita memang mendapat sepakat daripada kami pasangan suami isteri. Baik. And then kita tahulah IVF ni adalah salah satu apa orang kata proses untuk kita dapatkan zuriat lah. Betul. Kan. Dah berapa lama ya usia perkahwinan sebelum Puan Yana decided ataupun memilih untuk lakukan IVF sebenarnya? Actually usia perkahwinan sekarang dah 7 tahun. Baik. Tapi kita decide untuk buat IVF adalah usia perkahwinan 5 tahun. Okey, baiklah. 5 ke 6 tahun lah. Baik. Kalau macam untuk Dr. Prakash sendiri, boleh tak mungkin kongsikan kepada kami apakah di antara syarat-syarat tertentu yang membolehkan pasangan tersebut boleh melakukan kaedah IVF? Sebab ada di antara kita yang fikirkan bahawa okey, orang lain semua bunting pelamin. Kahwin je terus lekat. Mungkin dalam usia 1 tahun tu masih lagi kita sarankan kepada mereka untuk melakukan proses secara semula jadi. Okey. Baik, itu soalan yang baik. Mungkin kita lihat kepada bukan syarat. Kerana sebenarnya tak ada syarat. Apa yang saya selalu beritahu pada setiap pasangan jumpa saya. Hak untuk ada anak adalah hak suami isteri. Itu adalah pilihan mereka sendiri. Dan rawatan IVF ini menjadi salah satu daripada pilihan tersebut. Maksudnya, bukan semua orang memerlukan rawatan IVF. Jadi mungkin Puan Yana akan mengandung seterusnya secara semula jadi. Jadi maksudnya rawatan IVF ini bukan rawatan pertama ataupun bukannya rawatan terakhir. Tapi dia hanya setakat menunjukkan adakah masalah lain yang perlu kita hadapi ke atau tidak. Jadi bukan syarat, sebagai persediaan untuk melalui rawatan IVF ni ada 4 komponen utama. Yang komponen pertama ni kesihatan diri. Yang itu dah semua orang dah tahu dah. Kena sihat. Sihat tu macam mana? Kalau ada kencing manis kena jaga. Kalau ada darah tinggi kena jaga. Kalau ada masalah taurat makan ubat. Perkara kedua pun orang dah tahu dah. Kesihatan mental. Mereka perlu berfikiran positif. Yang 2 perkara ini semua orang akan buat sangat baik. Yang perkara ketiga yang mereka terlupa buat adalah dari segi emosi. Jadi, apa masalah dengan emosi ni? Emosi ni adalah apa yang kita memanggil sebagai satu memory, satu benda yang dah terlekat dalam minda mereka. Maksudnya walaupun mereka tahu okey peratus kejayaan IVF ni mungkin 50%, 50, 50, tetapi dari segi emosi mereka mula memikir apa berlaku kalau saya gagal. Dari segi emosi. Ataupun mereka pernah melalui rawatan IVF dan kurang berjaya,
mereka selalunya ada apa kita panggil recall bias. Mereka fikir dulu pun saya jaga begitu baik tak lekat, apa kata tak melekat. Jadi dari segi emosi, perkara yang paling penting dari semua rawatan fertility atau semua pasangan di luar sana adalah dari segi emosi. Baik. Dari bukan mental mereka kata saya berfikiran positif doktor, tapi dari segi emosi ni banyak pemikiran yang sedang main dalam minda mereka. Baik. Dan perkara keempat adalah mereka kena ada kelapangan dari segi pemikiran. Dan bila bercakap mengenai Puan Yana sendiri, Puan Yana telah pun menjalani proses IVF dan Alhamdulillah telah pun menimang cahaya mata pertama yang sekarang ini telah pun berusia 5 bulan. Alhamdulillah. Dan mungkin Puan Yana boleh kongsikan berapa sebenarnya anggaran kos yang telah pun dibelanjakan oleh Puan Yana untuk mendapatkan cahaya mata yang pertama. Sebab kadang-kadang bila kita nak buat IVF, tak apalah, I ada bajet lebih. Bolehlah kita buat IVF. Macam mana? Nak sebut amount ke? Bolehlah kalau. Okay. Dia memang mahal lah. Kita kalau IVF ni orang tahu semua mahal. So nak kena sebut amount ke? Okay, amount tu anggaran saya rasa lebih kurang dalam 30 ribu ke atas adalah. Sebab banyaklah kos-kos yang kita kena keluarkan kan, dari segi ubat, dari segi rawatan, dari segi follow up doktor, dari segi perjalanan, nak pergi ke hospital, nak pergi jumpa doktor tu semua memerlukan kos lah. Betul. Jadi lebih kurang lah. Dekat dalam keadaan sekarang ini, kebanyakan daripada kita sering kali mengikuti cara hidup dan juga lifestyle untuk selebriti-selebriti. Sebab kebanyakan daripada selebriti tempatan juga ada di antara mereka yang telah pun berumah tangga dalam jangka masa yang lama membuat keputusan untuk memulakan proses IVF. Tetapi kita nak terus tanya dengan Puan Yana sendiri sebab Puan Yana ni telah pun melaluinya. Kalau kita tanya dengan Dr. Prakash, sakit tak buat IVF? Mesti doktor cakap tak sakit, buat. Tetapi kita nak tanya dengan Puan Yana sendiri. Adakah proses bila menjalani IVF ini berlainan sama sekali kalau kita nak bandingkan bersama dengan kawan-kawan kita yang pernah hamil? Ada tak? Macam kita rasa macam, kenapa kawan kita ni boleh pergi shopping mall, aku terlantar je dekat sini. Ada ke macam tu? Ada, sebenarnya ada juga perasaan tu. Tapi sebenarnya mindset kan. Kalau kita kata sakit, sakitlah. Kalau pada saya, semua orang pun sakit kot kena cucuk jarum kan. Contohnya kan. Jadi macam mana? Mungkin boleh ceritakan fasa mula-mula nak ambil hormon ke macam mana ke? Semua tu adalah proses yang macam pihak doktor cakap tadi, terangkan tadi. So macam saya pada awal kandungan tu memang saya kena duduk di rumah lah, berehat di rumah sepenuhnya. So memang tak ada ke mana-mana. Kalau sekiranya nak pergi keluar pun, pergi ke hospital. Dan kalau ada nak keluar lah juga berjalan pun, saya akan menggunakan kursi roda. So jadi macam saya tak adalah rasa cemburu tengok orang lain kalau buat IVF boleh berjalan, berlari ke apa. Saya tak ada masalah tu. Sebab pada saya ini adalah diri saya. Baik. Setiap orang prosesnya adalah berlainan. Dan saya juga dan pasangan dapat advice daripada doktor. So kita dengarlah apa yang terbaik yang doktor advice kan. Betul. Kalau macam kita sendiri pun bila kita dah keluarkan dalam satu anggaran perbelanjaan tu pun, apa sahaja yang kita lakukan adalah kita perlu lakukan yang terbaik demi untuk hasil ataupun cahaya mata ataupun zuriat yang kita inginkan. Dan mungkin kita pun boleh terus bertanya dengan Dr. Prakash sendiri. Soalan ni macam pelik sikit lah kan. Ada orang nak tahu, ada tak perbezaan di antara bayi tabung uji dengan bayi yang disenyawakan secara normal? Sebab orang fikir bayi tabung uji ni mungkin kita boleh dapat kembar, kita tiba-tiba boleh dapat 3 kembar, 4 kembar, 5 kembar, kita boleh pilih. Betul ke macam tu? Jadi dari segi bilangan embrio yang kita letak, kenapa mereka dapat twin ataupun kembar? Kerana ada kalanya kita letak 2 embrio. Dan kalau mereka bernasib baik, mereka dapat anak kembar. Tetapi IVF, sebab tu yang tadi tu belum jawab lagi kan, saya kata salah satu indikasi perubatan untuk buat IVF. Yang ini adalah indikasi bukan perubatan. Ada juga pasangan datang jumpa kita kerana dia kata sekali nak 2 doktor, jadi kita nak buat IVF. Di mana kita golongkan sebagai yang ini bukan indikasi secara perubatan. Jadi dari segi apa yang persoalan yang sedang berlaku sekarang ni, orang selalunya fikir ada tak baby IVF ni hidup lebih lama, ada tak mereka lebih pandai, ada tak perbezaan di antara
anak yang mengandung secara semula jadi? Jawapannya adalah tidak, mereka sama. Okey, itu adalah penerangan ataupun penjelasan daripada Dr. Prakash sendiri. Jangan pelik-pelik sangat. Okey. Dan kita juga ingin kongsikan kepada anda semua berkenaan daripada sudut agama tentang topik bayi tabung uji ini. Jadi sama-sama saksikan. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ustaz dapat satu soalan yang sangat baik daripada segmen Bibir Merah, Masya Allah. Tajuk dia berkenaan dengan bayi tabung uji, talian hayat kepada isteri. Bagaimana Islam respon terhadap isu dan hal keadaan ini. Baik, para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dahulu juga ada seorang Nabi yang susah untuk dapat anak. 3 riwayat. Satu disebutkan umurnya sampai 90 tahun, yang kedua sampai 80 tahun, yang ketiga sampai 100 tahun. Siapakah Nabi itu? Iaitu Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Lama sangat dia tunggu nak dapat anak tau. Masya Allah, tabarakallah. Dan di antara usaha yang dia buat sangat banyak, iaitu antaranya berdoa di mihrab. Jadi kalau orang lelaki yang masih belum lagi dapat anak, secara spiritualnya kita boleh ikut sunnah dan amalan Nabi Zakaria, iaitu berdoa di hadapan Allah Ta'ala di mihrab. Adapun sains pula beri kepada kita kaedah berkenaan dengan bayi tabung uji. Apabila mereka menyatukan sperma dan ovum ini, ianya ada perbahasan di kalangan para ulama. Tak silap Ustaz, ketika mana jawatan kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan yang kelima dan yang keenam bersidang pada saat dan ketika itu, idea ni dibawa masuk supaya diizinkan bayi tabung uji ini untuk beri peluang kepada isteri ataupun suami yang ada beberapa permasalahan berkenaan dengan itu. Dan ulama mendetailkan, di antaranya Profesor Dr. Ali Al-Qaradawi memperbahaskan kepada kita, ianya halal dilakukan jika air mani dikeluarkan dengan cara yang halal. Artinya tidak ada perkara yang maksiat yang berlaku dan suami itu masih lagi hidup. Jadi kalau suami itu hidup, spermanya itu pun hidup, pada saat dan ketika itu bayi tabung uji itu diizinkan. Tetapi kalau bayi tabung uji itu dilakukan ke atas suami yang spermanya disimpan di bank sperma, tapi suami tersebut telah pun meninggal dunia, maka para alim ulama menolak dan mengharamkan perkara sedemikian. Masih lagi bertemankan saya Fiza Frizi dalam Borak Bibir Merah. Dengan edisi kali ini topik kita adalah bayi tabung uji, talian hayat isteri. Dan untuk pengetahuan anda, kita masih lagi bersama dengan seorang pakar perubatan dan juga tetamu di studio untuk membincangkan topik kita bayi tabung uji ataupun persenyawaan in vitro. Sekarang ini persoalan yang kita nak tanyakan kepada Dr. Prakash. Ya, apabila melalui persenyawaan in vitro, ini juga adalah di antara alternatif untuk kita mendapatkan zuriat. Pastinya ramai wanita yang teringin untuk mendapatkan cahaya mata tahu apakah di antara risiko yang bakal mereka hadapi apabila mereka menjalani rawatan IVF. Mungkin ada kesan-kesan tertentu pada bayi dan juga kepada diri mereka sendiri. Silakan doktor. Okay. Jadi dari segi risiko, kalau kita lihat risiko ni dari segi proses stimulasi. Seperti yang saya katakan tadi, IVF ni melibatkan bahagian pertama adalah stimulasi. Yang bahagian kedua tu waktu kita nak kutip telur. Jadi di sini ada 3 benda yang kita perlu faham. Ada kalanya kita dapat telur yang mencukupi, itu yang kita nak lah. Ada kalanya kita tak dapat telur. Jadi itu adalah salah satu risiko. Maksudnya risiko kerana kita tidak boleh complete the cycle. Kita tak dapat gerak ke hadapan kerana tak dapat telur. Perkara ketiga adalah terlalu banyak telur. Yang apa yang kita panggil sebagai hyperstimulation. Jadi bagi wanita yang kita dapat berjaya kutip lebih daripada 15 telur, kadang-kadang mereka melalui satu gangguan hormon dalam badan. Yang menyebabkan air bertakung. Dia sama seperti yang kita istilah banjir dalam badan. Dia maksudnya mereka terkumpul air dalam rongga abdomen. Yes, water retention. Rongga abdomen. Dan juga mereka juga kadang-kadang ada terkumpul air dalam paru-paru yang boleh membawa bahaya. Tetapi pada zaman sekarang, risiko hyperstimulasi ini dapat dikurangkan dengan ubat yang berlainan. Dan juga pesakit akan dicarankan untuk membuat freezing, tak membuat fresh transfer. Dan selepas kita buat transfer, kita dah pindahkan embrio, satu lagi risiko adalah tak mengandung. Tak mengandung adalah salah satu risiko. Dan risiko lain yang kita melihat adalah keguguran. Ada kalanya dia lekat tetapi selepas 2 minggu mula berdarah dan digugur. Satu lagi risiko adalah
kandungan luar rahim. Yang ini adalah penting. Ramai pasangan yang mula fikir, doktor sebenarnya letak baby dalam rahim, bagaimana baby ni boleh beralih masuk dalam tiub? You see? Sebenarnya ini disebabkan oleh kemungkinan besar ada masalah berkaitan dengan tiub. Bila bercakap mengenai freezing, saya suka berkenaan dengan freeze telur ataupun mungkin freeze sperm sebagainya, sebab dalam keadaan sekarang ni ada di antara kita yang selalu sangat tengok orang panggil sebagai Hollywood celebrities yang freezekan telur mereka dan kemudian disenyawakan selepas beberapa tahun. Sebab mungkin di ataskan faktor umur, mungkin di ataskan kepada faktor status tertentu yang menyebabkan kita mengambil keputusan untuk lakukan orang panggil sebagai persenyawaan kemudian. Boleh ke? Sebenarnya boleh Fiza, tetapi saya suka cara Fiza kata orang selebriti. Sebenarnya tidak. You see, setiap perubatan ni kalau kita fokuskan pada selebriti, sebenarnya tidak. Salah satu yang kita selalu lihat adalah sperm freezing. Kita freeze sperma ataupun telur. Yang ini adalah lebih kepada seorang wanita atau seorang pesakit yang mungkin melalui rawatan lain, sebagai contohnya rawatan untuk kanser. Jadi kalau seorang lelaki melalui rawatan untuk kanser, kebarangkalian mungkin dia tidak mempunyai sperma adalah tinggi. Jadi dengan ada sperm freezing ini sebenarnya memberikan peluang kepada pesakit seperti ini. Sama juga dengan oocyte freezing. Kita bekukan telur. Jadi kita juga tidak mahu maklumat yang salah pergi pada generasi muda. Dan sekarang ni berbalik kepada Puan Yana sendiri. Jikalau sekarang ini telah pun mendapat zuriat yang sekarang ini telah pun berumur 5 bulan, kalaulah diberi peluang untuk anda menambah zuriat lagi, adakah anda masih lagi akan memilih proses IVF? Okay. Kalau katakan saya nak tambah zuriat untuk next time, saya usaha untuk secara natural tak dapat, saya tak akan ada masalah untuk saya kepada IVF lah. Baik. Sebab dah nampak hasil. Yes, betul. Alhamdulillah. Jadi tak ada masalah lah kalau saya nak go to kepada IVF. Tapi mungkin saya akan cuba untuk secara natural lah dahulu. So hopefully dapatlah kan. Tapi tak ada masalah untuk saya go through kepada IVF juga. Okey. Macam Puan Yana sendiri, Puan Yana adalah di antara mereka yang telah pun melakukan proses IVF dan alhamdulillah lekat masa kali pertama. Tetapi ada di antara kita yang mengalami proses banyak kali kita lakukan proses IVF tetapi masih lagi tak lekat-lekat. Mungkin Dr. Prakash sendiri boleh bagi tahu berapakah secara maksimumnya kalau macam kita nak bagi tahu bahawa dah putuslah asa. Tak payahlah, kita redha je lah. Ada ke? Sebenarnya kita tak putus asa sehingga pesakit itu sendiri bercarang untuk berhenti. Tetapi apa yang kita melihat ni, apakah perubahan yang kita dapat lakukan untuk menolong pasangan tersebut? Jadi katalah kitaran pertama cycle kita tak berjaya. Jadi kita perlu buat pembaikan ataupun pembaharuan dalam cycle seterusnya. Dan ada kalanya kita dah buat semua pembaharuan ataupun pembaikan, kita masih tak berjaya. Dan pasangan seperti ini yang terpaksa melalui rawatan IVF, mungkin letak embrio ni mungkin 2 atau 3 kali. Kerana kita tak dapat mengenal pasti semua masalah yang berkaitan dengan kenapa tak ada implantasi. Baik. Mungkin 50% kita dapat menemui masalah dan kita dapat membuat pembaikan, tapi 50% masih macam rupa negara pertama. Baik. Kepercayaan pada Tuhan. Okey, kalau macam Puan Yana sendirilah kan, ada tak di antara saranan ataupun nasihat yang ingin disampaikan daripada wanita kepada wanita dekat luar sana yang ingin menjalani proses IVF? Silakan. Nasihat yang pertama, nasihat saya lah ya. Okey. Jangan putus asa. Jangan malu. Jangan malu pun. Tak perlu malu buat IVF. Lepas tu dapatkan support daripada ahli keluarga, terutamanya pasangan, dan yang paling penting adalah sebenarnya dapatkan advice doktor dahulu. Baik. Pergi kepada yang pakar dulu, macam Dr. Prakash cakap tadi, bukan semua orang boleh buat IVF. Jadi dapatkan advice daripada pihak yang pakar iaitu doktor. Then macam dapatkan skill yang baik. Lepas tu sabar, usaha, jangan putus asa. Yang penting kena kuat dan doa lah. Betul. Okay. So sebenarnya kalau putus asa tu macam doktor cakap lah, nanti tak akan berjaya lah kan doktor kan? Betul tak? Betul. So jangan putus asa lah. Kalau kata sekali tak berjaya, cuba lagi kali kedua. So doktor akan advice lah, okay, mana yang terbaik. So kalau kali kedua tak berjaya, kali ketiga. Baik. So dan akhirnya
pasti akan dapat, insya-Allah. Betul tu. Ah. Okey, dan kepada wanita dekat luar sana yang masih lagi berusaha untuk mendapatkan cahaya mata, sekarang ni kita nak dengar sendiri nasihat daripada Dr. Prakash yang mungkin merasakan bahawa mereka was-was untuk mencuba IVF. Mungkin Dr. Prakash sendiri boleh convince dengan mereka kenapa mereka perlu menjalani rawatan IVF sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan cahaya mata. Silakan doktor. Okey, thank you Fiza. Okey, jadi seperti yang saya terangkan tadi, mana-mana rawatan fertility ini adalah menjadi pilihan untuk pasangan suami isteri. Perkara kedua yang perlu difahami oleh semua pasangan adalah sebagai doktor, cabaran saya adalah saya tiada alat pengukur untuk mengukur masalah anda. Kerana masalah fertility ini lebih pada masalah emosi seperti yang saya katakan tadi, dan lebih senang untuk doktor rawat demam. Kerana suami isteri masuk, saya masuk termometer, suami demam tinggi masuk ward, isteri tak demam balik rumah. Senang. Tapi rawatan fertility, pasangan matlamat mereka sama, tapi cara mereka lihat pun mungkin berbeza. Mungkin ada si suami rasa ni isteri ni selalu minta dia terpaksa, dia rasa terpaksa untuk ikut isteri untuk datang rawatan. Jadi kita melihat dua individu yang berlainan dan kita tiada alat pengukur. Ada pasangan yang baru kahwin 6 bulan tapi datang dah mula nangis dah dalam klinik kita. Tapi ada pasangan dah kahwin 16 tahun datang jumpa doktor steady, no problem. Mereka sangat apa kita panggil, mereka tahu kuat. Mereka tahu apa yang mereka nak. Sebagai doktor, apa yang doktor boleh beritahu adalah dari segi limitasi. Limitasi ni ada dua benda. Limitasi satu yang boleh tukar, satu lagi tak boleh tukar. Yang tak boleh tukar tu apa? Umur. Berapa banyak you sedih pun kita semua akan meningkat umur. Setiap tahun tu semua orang meningkat. Tak pernah ada orang menurun. Terima kasih banyak diucapkan kepada tetamu kita pada hari ini, iaitu Borak Bibi Merah Dr. Prakash dan juga Puan Yana di atas perkongsian mengenai topik bayi tabung uji talian hayat isteri. Semoga topik Borak Bibi Merah kali ini sedikit sebanyak dapat memberikan pencerahan bagaimana sebenarnya untuk kita mendapat alternatif supaya kita akan meraih cahaya mata bagi rumah tangga yang lebih bahagia. Kepada wanita ataupun isteri di luar sana yang telah pun berusaha keras, masih lagi ada talian hayat untuk anda mendapatkan cahaya mata. Kerana ada peribahasa yang mengatakan bahawa langit tak sentiasa gelap, langit tak sentiasa cerah, pasti ada sesuatu cahaya yang akan memberikan manfaat buat kita semua. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk sharekan Borak Bibi Merah melalui Instagram, Facebook, YouTube Sina Plus dan juga Sina Harian. Dan pastinya anda akan bersama dengan saya lagi, insya-Allah, Fiza Fizi, dalam edisi yang seterusnya dengan topik yang berlainan. Jumpa anda lagi dalam Borak Bibi Merah. Assalamualaikum. Terima kasih.